Tuan Sri Yang Pertua, saya dan isteri tidak merokok. 3 anak dan 3 menantu saya tidak merokok. Tentulah saya ingin anak saya yang keempat berumur 12 tahun juga tidak merokok. Tapi kawan-kawan saya ramai betul perokok. RUU Kawalan Hasil Tembakau dan Merokok 2022 ini adalah sebagai ikhtiar dan inisiatif kerajaan bagi melahirkan generasi yang lebih sihat menuju negara yang bebas rokok dan akan dibawa ke jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Saya menyokong kerana ia akan dibawa ke jawatankuasa khas Parlimen. RUU seumpama ini kedua dalam dunia selepas New Zealand. Fakta menunjukkan bahawa setakat Februari 2022, sebanyak 81 buah negara telah melaksanakan sekatan dan membuat peraturan bagi mengawal aktiviti merokok, baik dari sumber tembakau maupun elektronik. Bukan itu sahaja, sejumlah 42 negara telah juga menetapkan kadar nikotin di dalam rokok dan juga vapes. Dengan adanya maklumat di hujung jari, segenap lapisan masyarakat boleh mengakses dan mendapatkan maklumat mengenai keburukan yang disebabkan oleh tabiat merokok. Namun, ianya tetap juga berlaku zaman berzaman akibat ketagihan dan gaya hidup. Saya ingin membawa perhatian kepada beberapa aspek dalam penggubalan RUU ini untuk pertimbangan. Tabiat merokok disebabkan oleh faktor ketagihan dan salah satu puncanya ialah kerana pengaruh rakan, sebaya dan juga tekanan. Oleh itu, pendidikan secara formal atau tidak formal wajar dijadikan platform utama bagi mengatasinya. Ramai yang terkeliru bahawa merokok boleh menghilang tekanan, tetapi sebenarnya yang berlaku adalah ketagihan. Dalam satu kajian yang terkenal yang dibuat di Jepun oleh Takeshi Hirayama pada tahun 1981 telah mendedahkan kesan berganda kepada para isteri perokok tegar yang menghidap penyakit kanser paru-paru. Kajian inilah yang telah membuka laluan kepada banyak negara di dunia untuk mula mengawal peraturan merokok di kalangan penduduknya. Mengikut Dr. Judith McKay, penasihat khas kepada pelaksanaan artikel 5.3 dari Global Center for Good Governance in Tobacco Control, kebanyakan kes-kes disebabkan nikotin berpunca dari rokok yang dibawa ke hospital sudah pun sampai ke tahap akut dan kronik dan sukar untuk dirawat dan disembuhkan. Inilah juga yang berlaku di Malaysia. Sepatutnya kesan boleh didapati lebih awal bagi mencegah kemudaratan dan kos yang tinggi. Sehingga kini, syarikat-syarikat pengeluar rokok, tembakau dan elektronik sukar untuk diambil tindakan kerana penafian kepertanggungjawaban mereka akan kesan buruk yang terhasil akibat ketagihan rokok. Ini dapat dilihat dengan dakwaan dan tuduhan konon adanya kandungan nikotin sebenar yang berlebihan berbanding daripada apa yang mereka isytiharkan di kotak-kotak rokok. Dunia juga sedang berhadapan dengan kelemahan apa yang dipanggil track and trace system yang pada awalnya dibangunkan oleh gergasi syarikat pengeluar rokok seperti British American Tobacco, Philip Morris International dan RJ Reynolds. Negara seperti Colombia, Ecuador, European Union, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Spanyol telah bergabung untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pihak yang telah berkomplot dalam penyeludupan rokok. Malaysia disebut sebagai pengguna rokok seludup antara yang paling tinggi dalam dunia, Tuan Sri Speaker. 6 daripada 10 rokok di Malaysia dikatakan adalah rokok seludup. Maka penguatkuasaan sangat-sangat penting. Justru itu, Tuan Yang Pertua, negara berhadapan dengan kartel yang besar dalam usaha kita untuk memerangi masalah yang diteruskan oleh tabiat merokok. Mungkin ada kartel terlibat dalam menghasilkan sindiket rokok seludup. Mungkin. Sebagai cadangan, eloklah dipertimbangkan beberapa perkara berikut. Pertama, apa jua sistem yang ingin dibangunkan oleh track and trace system sebagai alat mengawal dan mengesan rokok yang diedarkan di pasaran, ianya mestilah benar-benar praktikal, bebas dan mengikut garisan piawaian antarabangsa. Kedua, aspek penguatkuasaan hendaklah diteliti dan diikuti kerana negara sudah mempunyai undang-undang sedia ada yang mencukupi bagi tegahan dan larangan merokok di tempat awam yang telah diwartakan. Ketiga, kerajaan juga mestilah mengkaji keseluruhan semangat RUU ini bagi menyelaraskan dengan desakan dan cadangan yang kuat oleh sesetengah ahli dewan yang mahukan juga penggunaan ketum dan ganja diperkenalkan untuk tujuan perubatan. Tidak logik kita menggubal satu akta untuk hasil tembakau dan rokok elektronik dengan kuat, tetapi dalam masa yang sama mahu juga memperkenalkan penggunaan ketum dan ganja kepada rakyat Malaysia. Celahan. Sekali lagi, boleh sikit. Tiada celahan. Sekali lagi, komunikasi kerajaan adalah penting. Pendidikan formal dan tidak formal sangat-sangat penting.
Yang keempat, RU ini mestilah kekal dengan sifatnya sebagai pencegahan. Ianya mesti diseimbangkan agar tidak dikategorikan sebagai satu jenayah serius yang boleh memberi kesan minda dan jiwa kepada masa depan generasi muda. Justru itu, saya mencadangkan agar remedi dan hukuman kepada mereka yang engkar kepada peraturan dalam RUU ini mestilah dipertimbangkan sebaik mungkin dan perlu kepada libat urus yang lebih meluas di kalangan pemegang taruh terbabit. Kelima, penyeragaman perundangan perlu dilihat di setiap peringkat dari persekutuan hinggalah ke peringkat PBT bagi memastikan adanya sinergi yang memberi impak kepada masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, diteruskan kajian menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai faktor yang melibatkan punca ketagihan dan kesan serius pada perokok pasif di kalangan mereka yang tidak merokok. Tan Sri Yang Pertua, saya menyokong dengan bersyarat agar ianya dibawa ke jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Terima kasih.